Hormati prosiding mahkamah, polis nasihat keluarga Bella. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Keluarga Mila Sharmila Samsusah atau Bella yang mati dibunuh Disember tahun lalu dinasihat untuk menghormati proses mahkamah ketika ini. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar berkata suspek Muhammad Haikal Mahfuz telah dituduh di Mahkamah Batu Pahat pada 24 Januari lalu. Mahkamah turut menetapkan 11 Mac ini sebagai sebutan semula bagi serahan laporan forensik. Siasatan telah dijalankan dan suspek pun telah dituduh. Saya rasa selepas ini kita serahkanlah kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Kita jangan mengadili sesiapa sebagai orang awam. Kita ada mahkamah yang mulia, perbicaraan akan berlangsung, setiap yang terlibat akan diberi peluang untuk defend diri dia, membela diri dia, dan biarlah mahkamah yang mulia membuat keputusan. Pihaknya juga akan meneliti hantaran-hantaran yang dibuat ahli keluarga Allahyarham di media sosial sebelum memberi respon lanjut. Mahkamah Rayuan mengurangkan hukuman penjara daripada 13 tahun kepada 8 tahun dengan 2 sebatan terhadap bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terono Paul Yong Chu Kiong atas kesalahan merogol pembantu rumahnya 5 tahun lepas. Dalam keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Hadariah Said Ismail yang mengetuai panel dengan Hakim Datuk Azman Abdullah mengesahkan Yong disabitkan bersalah, manakala Hakim Datuk SM Komati Supiah menentang keputusan tersebut. Pada 27 Julai 2022, Mahkamah Tinggi di Ipoh Perak mendapati Yong bersalah merogol pembantu rumah warga Indonesia berusia 23 tahun di sebuah bilik di rumahnya di Ipoh antara pukul 8.15 malam hingga 9.15 malam pada 7 Julai 2019. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 376-1 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 20 tahun dan boleh disebat. Hasrat seorang lelaki untuk menyertai acara RSZ Fighter Gathering di Kuantan berakhir tragedi apabila maut dalam kemalangan di kilometer 166.6 Lebuh Raya Pantai Timur LPT Bampiran Maran. Dalam kemalangan pukul 10.55 pagi itu, mangsa Muhammad Luqman bin Abdul Aziz, 29 tahun dari kampung Talang Masjid Kuala Kangsar, Perak, meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Maran Deputi Superintenden Muhammad Zamri Muhammad Zabir memaklumkan hasil siasatan mendapati punca kemalangan dipercayai akibat kegagalan mangsa mengawal motosikal ditunggangi sebelum melanggar besi penghadang jalan sebelah kiri. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh untuk proses bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Tentera Darat ke-91 kepada seluruh warga tentera darat dan veteran. Menerusi hantaran di Facebook, Sri Paduka Baginda menzahirkan penghargaan kepada anggota tentera darat dalam menjaga kedaulatan negara serta pengorbanan mereka demi keselamatan rakyat. Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi ATM turut menyanjung tinggi dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas jasa, khidmat bakti dan pengorbanan dicurahkan seluruh warga dan bekas anggota TDM. Sultan Ibrahim turut mendoakan anggota yang terkorban ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan para syuhada. Hari Tentera Darat disambut pada setiap 1 Mac bagi mengukuhkan kesatuan warganya serta mengeratkan hubungan TDM dengan masyarakat selain mengenang kembali pengorbanan warga TDM. Perkeso dan Kementerian Sumber Manusia diberi tempoh sebulan untuk menyediakan modul latihan peningkatan kemahiran yang baharu. Ini bertujuan melahirkan pekerja lebih berkompetensi. Orang yang memikir dan mengurus mengikut kaedah lama akan ketinggalan. Kita mahu Malaysia ini hebat. Kita mahu Malaysia ini terangkat. Kita mahu Malaysia ini maju.
dan dapat bersaing dengan semua negara-negara maju. Kita tidak boleh capai kalau kita gunakan kaedah lama. Saya mahu Perkeso dan Kesuma mendepani persoalan ini. Ada kebebasan dan ruang upskilling yang luar daripada sistem pendidikan yang kita biasa dan kenal. Beliau berkata demikian pada Karnival Kerjaya KSM Madani My Future Jobs OKU dan Tibat serta pelancaran inisiatif Skim Sokongan Pekerjaan 2024. Bilangan syarikat berdaftar yang membayar cukai masih rendah daripada 1.5 juta syarikat berdaftar di Malaysia, hanya kurang setengah juta daripadanya berbuat demikian. Justru Perdana Menteri mahu LHDN mengutip cukai dengan lebih tegas tanpa mengira kedudukan syarikat atau pangkat individu terbabit. 1.5 juta syarikat berdaftar di Malaysia. Kurang dari setengah juta itu yang membayar cukai, 435,000. Ini maknanya kurang daripada 29% syarikat berdaftar yang membayar cukai. Saya sentuh atau singgung hal-hal sedemikian untuk menjelaskan betapa mendesak dan perlu kecekalan, kecekapan, kepantasan, pengurusan dan pendirian rakan-rakan dan keluarga lembaga hasil dalam negeri untuk menjalankan tugas, mengingatkan bahawa jumlah yang bayar itu kecil dan hasilnya itu sangat diperlukan. Bukan sahaja untuk menjamin pertumbuhan negara, tetapi untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Selain SPRM, di kalangan pejabat awam, utamanya keluarga lembaga hasil dalam negeri untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Beliau berkata Malaysia masih mempunyai asas cukai yang rendah iaitu sekitar 11.2% daripada KDNK berbanding negara jiran lain seperti Singapura dan Thailand masing-masing 12.6 dan 16.4%. 8 juta pengguna perkhidmatan bekalan air di Semenanjung serta wilayah Persekutuan Labuan menikmati pengecualian kenaikan caj cukai jualan dan perkhidmatan SST yang berkuat kuasa hari ini. Ia membabitkan 87% pengguna domestik dan 13% bukan domestik. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataan memaklumkan 4.7 juta lagi pengguna perkhidmatan pembetungan di seluruh Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan juga tidak terkesan dengan kenaikan caj itu. Kementerian juga mengingatkan orang awam untuk menggunakan air secara berhemat terutama ketika negara sedang berhadapan dengan musim panas dan kering di kebanyakan negeri. Bermula hari ini, kadar baharu SST naik kepada 8% berbanding 6% sebelum ini. Langkah itu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk meningkatkan daya tahan kewangan negara sambil mengurangkan defisit belanjawannya. Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara NEEAP 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2035 sedang dirangka, tujuannya bagi mencapai sasaran Pelan Palihan Tenaga Kebangsaan. EEAP 2.0 kelak, kerajaan menyangkakan lebih banyak peluang pekerjaan, potensi perniagaan dan pelaburan akan diwujudkan untuk manfaat rakyat dan negara. Beliau berucap demikian sempena Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 di Putrajaya. Sejumlah 12 bilion ringgit dibelanjakan syarikat utiliti tenaga nasional berhad TNB pada tahun lepas bagi pelbagai perbelanjaan. 6 bilion ringgit diperuntukkan bagi syarikat atau vendor Bumi Putera. So, dalam konteks pembangunan infrastruktur ini, kita melihat dari sudut nation building, ada dua aspek ekonomi, iaitu ekonomi capital dan juga capital economy dan juga ekonomi rakyat, people economy. Jadi apa yang telah dilaksanakan oleh Tenaga Nasional dalam konteks
dua aspek utama ekonomi ini ialah yang pertama, kita memberi peluang kepada syarikat-syarikat Bumiputra untuk memasuki pasaran bersama-sama dengan tenaga nasional untuk membina infrastruktur itu sendiri. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Megat Jaludin Megat Hassan menjadi ahli panel sesi diskusi Madani 3 mencipta peluang Bumiputra dalam peralihan tenaga di Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024. Tambahnya, TNB turut memperkenalkan program pembangunan vendor bagi rantaian nilai tertentu membabitkan syarikat Bumiputra dengan peruntukan RM3 bilion. Saksikan siaran langsung Majlis Penutup Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Sabtu 2 Mac 2024 3:05 petang bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, hanya di TV1 saluran berita RTM, RTM Klik, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM. Heboh kononnya sistem pangkalan data utama padu digodam. Kumpulan sama yang sebelum ini mengaku menceroboh sistem pangkalan data Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara didakwa jadi dalang. Tak berhenti setakat itu, kumpulan penggodam mendakwa data semua pengguna padu berjaya dicuri dan ia mahu dilelong pada harga permulaan $50,000 Amerika. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan itu adalah palsu. Ia turut disahkan Menteri Ekonomi yang memetik kenyataan pasukan padu. Menurut kenyataan berkenaan, tiada pencerobohan berlaku seperti didakwa. Paparan data Menteri Ekonomi yang kononnya turut digodam sebenarnya tangkap layar yang diubah suai. Pasukan padu memberi jaminan keselamatan data dalam sistem berkenaan kekal utuh. Orang ramai yang mahu info terkini mengenai sistem berkenaan diminta berhubung dengan pihak berwajib. Henti sebar maklumat tidak sahih, tak perlu cetus kebimbangan. Penyebaran maklumat palsu adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Pemuzik British Yusuf Islam yang dahulunya dikenali sebagai Cat Steven tampil sebagai penceramah jemputan dalam kuliah madani di Seri Perdana Kediaman Rasmi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan pembukaannya menyifatkan Yusuf Islam merupakan seorang individu yang mengagumkan dan menakjubkan. Yusuf Islam dalam syarahannya turut berkongsi perjalanannya ke arah Islam, merenung ajaran dan prinsipnya yang mendalam. Beliau berkongsi perjuangannya dengan prasangka dan berat sebelah masyarakat akhirnya mencari ketenangan dan bimbingan dalam Al-Quran. Di sebalik cabaran dalam masyarakat Islam, beliau menekankan kerelevanan prinsip Islam yang abadi, terutamanya dalam menjaga hak asasi manusia dan menjaga bumi. Perdana Menteri berkata siri syarahan madani akan diteruskan dengan penceramah jemputan bukan sahaja dari sumber tempatan tetapi juga dari luar negara. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senata Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Malaysia boleh mempelajari usaha Norway memperkukuh penggunaan rangkaian 5G dan teknologinya dalam kalangan industri tempatan terutamanya PMKS. Jelas Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, penggunaan 5G di negara tersebut kini telah mencapai 58% daripada jumlah pengguna telekomunikasi sejak dilaksana pada 2020. Di Norway contohnya mereka mula membuat projek rintis dengan industri perikanan, salmon fishing ya sebagai contoh. Jadi cuba bayangkan guna 5G untuk salmon ya. Jadi penternakan salmon. Kita di Malaysia kita tidak melihat pada perkara itu, tapi Norway mereka merupakan pengeksport besar bagi makanan laut. Jadi saya nampak di situ ada satu perkara yang agak menarik.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri perbincangan meja bulat komunikasi generasi seterusnya anjuran Telenor Group di pejabat globalnya di Fornebu Campus. Norway akan dijadikan sebagai penanda aras dalam memperkukuh undang-undang serta kawal sela industri komunikasi. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail nafi dakwaan kementeriannya menentang penubuhan Majlis Media Malaysia MMC. Beliau berkata Majlis Media berada di bawah bidang kuasa Kementerian Komunikasi dan Kementerian Dalam Negeri KDN tiada halangan terhadap penubuhannya. Kita pun tak ada cadangan pindaan ke situ. Kalau ada, baru terfikir sekarang ni nak pindah dari segi kenaan kompaun ke atas beberapa pelanggaran. Itu aja. Tapi pindaan yang berkaitan dengan nak mengawal online media tak ada dalam radar kami. Ya, jadi saya kena jelaskan dulu. Kerana semalam seharian saya menerima panggilan di rakan-rakan media, termasuk peringkat yang senior ni, editor dan sebagainya. Jadi saya nak jelaskan dulu. Beliau turut menafikan kementeriannya akan meminda Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 PPPA untuk menyekat kebebasan media dalam talian. Rang undang-undang berkaitan penubuhan Majlis Media Malaysia sedang disiapkan Jabatan Peguam Negara sebelum dibawa kepada Jemaah Menteri untuk kelulusan dan seterusnya dibentang di Parlimen Jun depan. Menteri Pendidikan Arab Saudi menyatakan komitmen untuk menaikkan beasiswa Kerajaan Arab Saudi kepada pelajar Malaysia dan perbincangan lanjut mengenai perkara itu akan dilakukan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat dua hala semasa lawatan kerja Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir ke Riyadh, Arab Saudi. Menurut beliau, dalam satu kenyataan, kedua-dua negara juga bersetuju agar segala kerenah birokrasi membabitkan proses pertukaran pelajar dan proses pendaftaran yang melibatkan visa dan pengesahan akreditasi akan diselesaikan segera. Sementara itu, perjumpaan dengan Menteri Tenaga Arab Saudi, Putera Abdul Aziz Salman As-Saud telah menyentuh mengenai kerjasama untuk membentuk pusat penyelidikan dan kajian bersesuaian antara Malaysia dan Arab Saudi, terutamanya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi dan peralihan tenaga. Saudi bersetuju untuk berkolaborasi antara universiti dalam negara dengan KFUPM melalui pertukaran pelajar dan tenaga mahir. Kerajaan setuju melaksanakan pengecualian dasar kabotaj bagi kapal asing yang terlibat dalam semua kerja baik pulih kabel dasar laut. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia bagi menarik lebih banyak pelaburan asing industri pusat data. Keputusan ini adalah susulan daripada pelbagai sesi libat urus dengan syarikat-syarikat gergasi teknologi maklumat antarabangsa dalam tempoh beberapa bulan yang lalu oleh pelbagai kementerian dan agensi termasuk Kementerian Pengangkutan, BT dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa kerajaan madani mengamalkan dasar mesra perabot, investor friendly. Tarikh kuasa dasar tersebut dijangka diumumkan Mei depan. Pembinaan projek transit aliran ringan 3 LRT3 bagi jajaran yang menghubungkan Kelang dan Shah Alam kini pada tahap 93.88%. Projek LRT3 itu dijangka siap sepenuhnya dan mula beroperasi Mac tahun depan. Di mana status kemajuan infra Bandar Baru Kelang bagi pembinaan landasan adalah sebanyak 99.24% dan status kemajuan Bandar Baru Kelang bagi pembinaan stesen adalah 91.03%. Projek LRT 3 dijangka siap sepenuhnya dan mula beroperasi pada Mac 2025. Selain itu, pemaju projek juga diarah mengkaji punca dan mengemukakan cadangan bagi mengatasi kekerapan banjir kilat di beberapa lokasi di Selangor susulan pelaksanaan projek itu, antaranya di depan Pasar Borong Meru dan Sekolah Tinggi Kelang. Express Railing ERL menyediakan kemudahan track app bagi penumpang merancang perjalanan dan memudahkan urusan pembelian tiket KLIA Express dan KLIA Transit. Usaha ini dilaksanakan dengan kerjasama Asia Mobility Technologies Sdn Bhd.
Tiket yang dibeli melalui aplikasi akan disertakan dengan kod QR untuk penumpang mengimbas di pintu masuk tren. Selain itu, penumpang juga boleh mengakses perkhidmatan kereta api pemanduan ke tapak parkir, perkhidmatan rel lapangan terbang ERL dan petunjuk arah untuk pejalan kaki melalui aplikasi itu. ERL komited meneroka teknologi inovatif yang memberi manfaat dan menyediakan perkhidmatan nilai tambah kepada penumpang. Alpha IVF Group Berhad yang bakal disenaraikan dalam pasaran AIS Bursa Malaysia sasar untuk meraih RM466.5 juta daripada tawaran awam permulaan IPO. IPO itu terdiri daripada 364.5 juta saham baharu dan 1.09 bilion saham sedia ada. Pengarah eksekutifnya, Datuk Dr. Colin Lee Sun Su berkata pihaknya menyasarkan untuk memperluas pusat IVF baru dan klinik satelit di peringkat domestik dan antarabangsa. Media distinguished guests. A very good expansion plans in Indonesia is two-pronged. One is setting up a new centre. We expect that new centre to be up and running by end of financial year end May 2025. This is to serve the population there. Penubuhan 3 pusat kesuburan lengkap turut disasar menjelang tahun kewangan berakhir 31 Mei 2026. Lebih 700 kanak-kanak berumur di bawah 15 tahun mengidap penyakit kanser setiap tahun. Dengan kemajuan rawatan sedia ada, peluang untuk sembuh telah meningkat apabila lebih 70% daripada yang dijangkiti kini sembuh. Pada masa sama, dalam proses penyembuhan, kanak-kanak ini juga perlu dilayan sama seperti kanak-kanak lain. Kepada pesakit-pesakit kanser dan juga terutama sekali kepada kanak-kanak yang kita raikan, saya berharap agar penjaga-penjaga kanak-kanak ini sentiasa bersemangat untuk memberikan perhatian dan juga memberikan masa mereka untuk menjaga dan juga mendidik, dan juga kepada kanak-kanak sudah pasti mereka kita anggap sebagai kanak-kanak yang biasa, kanak-kanak yang perlukan kasih sayang, perlukan pembelajaran dan juga perlu bermain seperti kanak-kanak biasa. Dan hari ini berlangsung himpunan kanak-kanak kanser terbesar di Carnival dan Colloquium National Childhood Cancer Alliance 2024 di Ibu Negara. Mahu lakukan kebajikan berbanding hanya fikir keuntungan semata-mata. Itu motivasi peniaga makanan Muhammad Ashraf Muhammad Iqbar yang hanya menjual setiap juadah makanan pada harga hanya RM1 bagi setiap Jumaat dekat Bayan Lepas Pulau Pinang. Tambah Ashraf, dengan cara itu dia dapat melakukan kebajikan khususnya kepada golongan B40. Seperti mana hari ini kita di sini berniaga 7 hari. Allah Ta'ala bagi dekat kita 7 hari, 6 hari untuk kita berniaga, 1 hari kita nak buat kebajikan. So apa yang kita buat dari 10 pagi sampai setiap Jumaat kita sediakan menu nasi kenduri. Okey, nak buat satu kelainan yang berbeza. Hari Jumaat kita nak buat satu infak, bukan kata infak lah, satu kebajikan. Setiap hari Jumaat kita nak buat satu kebajikan daripada 10 pagi sampai 1 tengah hari, iaitu semua menu dekat sini berharga RM1. Maksudnya nasi RM1, ayam RM1, daging RM1. Bukan hanya setiap juadah makanan dijual pada harga RM1, malah air berperisa juga diberikan secara percuma kepada pelanggan pada hari berkenaan. Raja Muda Perlis Tuanku Saif Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan berangkat ke Pesta Buah-buahan tempatan anjuran Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE dekat Kanga Perlis. Ia diadakan sempena A3I Asia Campus Plus Short Mobility Program 2024. Program disertai lebih 28 pelajar luar negara dari 3 universiti iaitu Universiti Hangzhou Dianzi, China, Universiti Yamanashi, Jepun, Universiti Kebangsaan Pukyong, Korea Selatan, turut serta pelajar tempatan dari Universiti Malaysia Perlis.
Titah Tuanku Syed Faizuddin, pesta ini diadakan dalam usaha mengetengahkan buah-buahan tempatan khususnya kepada pelajar antarabangsa sekaligus merancangkan lagi kempen Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Menjelang musim buah harum manis tidak lama lagi, baginda juga berharap musim itu dimanfaatkan untuk menjana pendapatan tambahan demi ekonomi rakyat dan negeri. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil diiringi anak anda Syed Sirajuddin Arif Putra Jamalulail. Beralih ke berita sukan, pemain daripada Piala Asia 2023 dan pemain skuad bawah 23 tahun negara antara yang berada dalam senarai 33 nama dipanggil menyertai kem latihan Pusat Harimau Melaya pada 8 Mac ini sebagai persediaan menghadapi perlawanan kumpulan D pusingan 2 kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Berdasarkan senarai nama tersebut, Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pan-gon memanggil 21 daripada 26 pemain yang beraksi pada Piala Asia 2023 di Qatar Januari lalu. Kem latihan pusat kali ini juga meriah dengan 12 pemain baharu yang dipanggil, antaranya penjaga gol Suhaimi Husin, Azam Azmi Borat dan Safwan Mazlan dari Terengganu FC. Malaysia dijadual menentang Oman di Muscat pada 21 Mac, di Bukit Jalil pada 26 Mac. Menjelang Sukan Malaysia Sukma ke-21 di Sarawak pada Ogos ini, 10 emas menjadi sasaran kontingen Perlis pada tamasya yang dijadual berlangsung 17 hingga 24 Ogos ini. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata sasaran tersebut mampu direalisasikan menerusi sukan silat, taekwondo, berbasikal, petong dan bowling padang. Tambah beliau, setiap atlet Perlis telah ditanamkan dengan semangat untuk mengharumkan nama Perlis. Pada Sukma 2022 di Kuala Lumpur menyaksikan Perlis membawa pulang 6 pinggan emas, 7 perak dan 10 gangsa. Kejuaraan Cup P Malaysia 2024, juara bertahan kelas CP 150 Muhammad Akid Aziz akui cabaran kali ini amat berbeza berbanding musim lalu terutama dengan pelarasan terbaharu. Pelumba pasukan CKJ Racing itu berharap dapat segera menyesuaikan diri dalam saingan pembuka tirai di Litar Jasin Melaka pada Ahad ini. Saya rasa masih belum bagi semua lagi sebab kalau ikutkan tiap-tiap race tu memang saya ada problem lah. So kita nak solvekan tu ambil masa dan every race memang ada big problem untuk suspension saya. Memang every race memang agak sukar. Setiap race kita ubah track ni lain. So terlampau banyak ubah. InsyaAllah kalau bodi baru ni mungkin masalah tu berkurang. Pada saingan musim lalu yang melabuhkan tiranya di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang pada November lalu menyaksikan pasukan CKJ Racing cemerlang apabila seorang lagi pelumbanya dalam kelas utama Ahmad Afif Amran berupaya muncul sebagai naib juara keseluruhan. Berita tengah malam berakhir di sini dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.